Hello, hello. Assalamualaikum. Okay guys, so kita test-test dulu kan. Terima kasih kepada yang datang awal. Walaupun attendance tak diambil tapi kita ucapkan tahniah lah kepada yang berjaya datang awal. Okay, sat kita test sound, double check sound okay ke tak. Alright, sound clear. Okay. So sound pun clear. Okay, kita ambil masa dah 5 minit gitu. Sementara ambil masa ni kan, so saya nak explain dulu kat you all. Sebelum live ni, okay, tajuk malam ni adalah mula programming 101. Tapi kita tak ada buat apa-apa tutorial programming hari ni. Kita tak start buat benda ni macam tu. Sebab petang tadi ya, petang tadi saya ada dapat soalan, boleh tak boleh tak saya tak ada basic programming, boleh tak saya datang. Okay, so clarification so malam ni semua orang boleh datang as long as you nak jadi programmer ataupun you nak tahu dunia programmer ni macam mana. Sebab malam ni saya tak akan share benda-benda yang technical. Malam ni saya tak akan share teknik ke apa lagi. Saya tak akan share pasal macam mana nak buat automation. No, malam ni saya nak cerita, kalau you nak jadi programmer, you nak start, you minat dalam bidang ni, you nak buat website, you minat benda-benda macam gitu, you nak start macam mana. So saya sarankan kalau you all ada adik-adik, kawan-kawan, saudara mara yang berminat dalam bidang ni, bolehlah ajak diorang masuk. Boleh tekan button share kat bawah. Okay. Sebab malam ni matlamat saya adalah saya nak bantu orang, saya nak tunjukkan sikit jalan lah orang kan. Kalau nak jadi programmer, you patut start dari mana. Kalau you nak start dalam dunia ni, you nak start daripada mana. Mana apa yang you patut buat, rujukan mana yang you nak cari. Sebab kebiasaannya soalan-soalan yang saya dah dapat kan, saya ada jumpa sepanjang saya belajar tu kan, ada banyak orang-orang yang dia minat tau, tapi macam tak boleh go lah belajar seorang. Nak belajar kat mana? Nak Google apa kat YouTube? Orang kata belajar kat YouTube kan. Nak Google apa kat YouTube? Nak start daripada mana? Programming language tu banyak sangat kan. Nak start daripada mana kan? Lepas tu, kalau saya nak personal coaching, bayar mahal lah. Contoh tu antara benda-benda yang kita nak bincangkan malam ni. Selain daripada tu, saya juga harap dapatlah jelaskan kepada adik-adik. Sebab saya pun ada adik seorang kan. Saya pun ada adik seorang yang ada bakat jadi programmer, tapi saya tak berharap dia jadi programmer. Sebab saya takut dia jadi programmer sebab follow saya. Tapi to my brother, kalau kau nak jadi programmer, lantak kau lah. Be ready tu lah to have a life like the one I have, like the one I had Okay, so sekali lagi saya ulang kan, kalau you ada adik-beradik, saudara mara kan, bolehlah ajak kan kepada adik-adik saya. So walaupun saya ada seorang jadi lelaki, saya ada seorang lagi adik unofficial kan. Kalau you pun berminat, kalau kau pun berminat nak belajar, nak masuk bidang IT, kepada adik-adik yang baru nak masuk UPU kan, yang macam baru dapat result UPU, tak tahu nak pergi mana kan, this is a good chance for you to explore lah. Dia tak sehebat Carnival Kejaya yang kita boleh pergi dulu, tapi sekurang-kurangnya saya berharap untuk memberikan satu sedikit penerangan berkenaan dengan bidang-bidang ni. Okay, so ajak lagi kawan-kawan you all datang. Kita meriahkan lagi, kita sebarkan lagi benda ni supaya lebih ramai tahu, dan insyaAllah lebih ramai dapat manfaat. So clarification, kenapa orang nak jadi programmer? Sebab macam you all tahu, Alhamdulillah, semenjak COVID-19 ni kan, programmer adalah kerja jadi programmer ni adalah antara kerja-kerja yang paling tak terjejas. Bahkan kerja kita orang jadi makin banyak sebab semua orang dah bergerak kepada digital. Dan yalah, kita orang lah yang kena buat. Macam MySejahtera you all, yang you all selalu ada isu tu kan, programmer juga kena buat walaupun dia ada isu. Okay. Oh hi, thank you for your akak Amadina Madiha. Moga memberi manfaat. Okay, so sebelum kita start kan, sementara saya bebel tunggu orang ramai sikit kan, supaya tak ada yang tertinggal. Sebelum kita start, saya nak beritahu sikit, kalau you all perasan, saya dah improve sikit saya punya live streaming. Alhamdulillah. Antara improvement selain daripada intro yang lawa sebentar tadi, saya buat pakai Canva je. InsyaAllah kalau you all nak tajuk pasal Canva tu, bolehlah beritahu. Kepada yang tak tahu, Canva tu sebenarnya tools untuk buat design macam Photoshop, tapi tak serumit Photoshop. Okay,
Yang pertama intro, yang kedua kalau you all perasan dekat description saya dah masukkan link barang-barang. Dia macam hari tu tengok video Cikgu Luan kan. Terima kasih juga Cikgu Luan kerana saja saya mic ni. Kalau you all perasan saya upgrade mic. Mic ni dia yang racun suruh beli. So saya dah tambah juga link barang-barang yang you all nak pakai. Kalau you all berminat jadi streamer ke ataupun berminat nak tahu barang-barang yang saya pakai, bolehlah tengok link tersebut. Untuk review saya tak bercadang nak buat lagi. Nantilah, sebab review ni tak semua barang saya boleh review, saya bukan tahu semua. Okey. Kemudian yang ketiga adalah saya ada masukkan link grup Telegram Skyrim Academy. Skyrim Academy ni apa dia? Skyrim Academy ni adalah satu grup yang saya buat untuk saya share saya punya latest update lah. Sebab dulu saya selalu buat kelas sebenarnya. Saya selalu buat kelas pasal website, database, mobile development, segala benda yang boleh dikelaskan kita kelaskan lah. Ada yang percuma dan ada yang berbayar. Tapi macam sekarang ni dah masuk COVID-19 kan, kita tak boleh nak buat kelas official. Kebanyakannya saya share secara online. Kalau you all nak tengok, adalah beberapa introduction sikit dekat saya channel tu, kena Google sikit lah, nanti saya susun balik. Okay. So insyaAllah kita tunggu 2 minit lagi. Kita tunggu 2 minit lagi untuk kita start. So sementara tunggu 2 minit tu, bolehlah sama-sama share, bolehlah korang usah-usah sikit barang tu kan. Dengan kalau nak join Skyrim Academy pun boleh. Dalam Skyrim Academy tu tak ada benda heavy pun. Skyrim Academy ni kenapa saya mention dalam live streaming kali ni, sebab dia ada mengait dengan nak mula programming tadi. Okay. So sementara tu kalau you all boleh komen tak? Saya so far audio saya okey. Tapi kalau you all kata ada problem ke apa ke, tolong inform lah. This is the first time saya cuba mic baru ni, dan so far saya harapkan dia berfungsi dengan baik. Sebab at least macam gini saya tak perlu nak cakap dekat-dekat kan. Saya boleh sandar-sandar sikit, relax sikit. Itu yang saya harapkan lah. Kejap. Alamak, dia bergerak pula. Okey, kejap. Kita susun sikit. Okey. Settle. Okey, selain daripada tu, kalau you all ada apa-apa soalan daripada sesi minggu lepas ke kan, sesi minggu ni tak ada apa-apa soalan lagi kan, tak start lagi. Kalau you all ada kesangsian, bolehlah komen supaya saya dapat jawab. InsyaAllah untuk komen ni pun saya akan improve lagi dan lagi supaya mudahkan dan interaktif kan sikit bidang kita. Mungkin last kali, siapa lagi yang patut tengok video ni selain daripada orang yang baru nak jadi programmer? Yang dah jadi programmer lepas tu rasa nak give up pun boleh juga tengok video ni. Sebab saya tahu betapa how hard it is to be a programmer. Dan saya tak adalah menyesal, tapi the struggle is real. Itulah. Okay, insyaAllah. Jom, kita set balik. Okay, jom kita mulakan. Okay, so malam ni tajuk dia How to be a Programmer 101. Mula Programming 101. Okay, pertama sekali kan, untuk mula programming, macam yang saya mention banyak kali sebelum ni, sebenarnya nak mula jadi programmer ni, kita kena ada satu tu passion. Dia bukan minat sangat tau. You tak minat komputer, tak ada masalah. You tak minat gadget, tak ada masalah. Dia yang penting adalah you ada minat nak solve the problem. Sebab sebenarnya programmer ni, kalau ada satu lawak tu lah kan, dia cakap sebenarnya programmer ni dia suruh pasir selesaikan masalah. Kenapa pasir? Ni lawak aras tinggi lah. Sebab pasir tu kan silikon tu kan jadi chip tu kan jadi komputer tu kan yang run kita punya sekali software tu. Tu lawak aras tinggi lah. Tapi nak kata programmer ni, dia suruh saya form 4 dapat account, boleh ke jadi programmer? Boleh, tak ada masalah. Kalau you jadi account nanti saya terangkan. Keep in mind, saya keep in mind. Account macam ni daripada account. Bahkan ada seorang student tu, dia waktu asasi ambil account, tapi waktu degree pun dia dapat account. Lepas tu dia lompat. Saya harap dia melakukan keputusan yang betul lah. Dan saya harap saya telah membawa dia ke jalan yang benar lah. Itulah dia, Amin. Saya tak ingat nama YouTube dia, tapi nama Amin lah situ. Okay, saya sambung tadi. Nak jadi programmer ni, first kali you kena ada satu keinginan nak selesaikan masalah. Sebab programmer ni dia selesaikan masalah.
So jadi programmer ni, kita sebenarnya hidup dengan masalah. Sebab kita nak kena selesaikan masalah tersebut. ha. Sebagai contoh sebagai contoh, saya sebenarnya bukan programmer. Saya daripada form 3, form 4, form 5, saya punya minat adalah lebih kepada media. Saya start dengan fotografi, videografi. Ni cerita saya lah. Saya tak start dengan programming. Tapi saya ada satu masalah. Waktu saya form 5 tu, waktu saya habis form 5 kan, waktu semua orang tengah hura-hura apa nak jadi dengan hidup aku, lepas ni nak masuk U mana, tunggu UPU apa semua kan. Saya ada masalah yang mana saya kena tolong bapak saya uruskan syarikat dia. Dan syarikat ni syarikat kecil, dan kita tak adalah apa-apa data management ke apa kan. So saya mula masalah dia adalah, okay, benda ni kalau tak ada orang buat, saya sendiri nak kena buat. Saya sendiri nak kena masukkan banyak-banyak maklumat jemaah haji dan umrah tu. Waktu tu pakai Word tau, tak pakai Excel pun tu, tak pandai pun pakai Excel. So asalnya saya buat pakai Microsoft Access. This is my first, kita kata, so-called software. Kemudian saya ada jumpa lepak-lepak dengan kawan. Waktu tu boleh lepak lagi dengan kawan. Dia kata, tanyalah si Aiman kan, si Harry tu, dia kan dah lama, dia kan pandai power apa-apa macam ni. Saya jumpa dia dan alhamdulillah saya bertapa dengan dia sebulan setengah jugalah kan. Siang kerja part time, malam buat benda tu. Berjayalah saya hasilkan satu website untuk simpan, yang ada database untuk simpan maklumat. So bila dah ada website macam gini, dia macam semua benda nak print tu dah settle. Nak print senarai nama dah ada. Nak print kad gambar, kad macam yang tampal dekat bag tu kan, dah ada. Nak print tag nama semua dah ada. So itulah dia saya punya permulaan. Sebab tu saya kata, mulakan dengan satu problem. Tak kisahlah you apa pun. Macam account tadi kan, you account kan, sama ada you diploma ataupun you degree ataupun you form 4 sekalipun, you akan belajar buat ledger. Dan kebiasaannya sekarang kalau you masuk universiti nanti, dia akan ajar juga you skill-skill programming sikit. Sebab apa? Sebab in the end nanti you kena pakai komputer juga. Tapi kalau you orang yang macam accounting, memang belajar bidang tu, lepas tu you pandai pula programming, InsyaAllah you akan ada satu nilai tambah kat situ. Okay. Kemudian kenapa pasal minat ni kan, masalah orang bila belajar programming kan, orang ingat belajar programming ni macam, sebab programming skill is a practical punya skills. You boleh baca buku database tebal ni, tebal ni lebih kurang kan, tapi boleh jadi you tak reti pun buat database. Sebab tu bila ada problem, you kena selesaikan dengan, you kena program benda tu baru jadi. Sebab apa? Kepada yang dah advance kan, kepada yang dah fresh grad kebiasaan ni, fresh grad yang selalu pakai LinkedIn kan. Kalau tengok dekat LinkedIn tu, selalu ada test-test apa, macam verification test lah kan. Boleh jadi you pandai jawab semua verification test tu, tapi kalau bagi kod sebenar, you tak boleh nak debug pun. Sebab quizzes is not solution. Quizzes is quizzes. Test is test. Dia bukan satu produk, dia bukan satu application. Saya tak kata benda tu tak berbaloi, tapi it's not, dia tak reflect you punya skills yang sebenar. Okay. So bergerak kepada yang tu point nombor satu. Nombor satu, you kena ada problem, you kena ada masalah yang you nak selesaikan. You kena ada matlamat. Contoh macam saya tadi, masalah saya adalah saya kena isi borang banyak, so saya tak nak isi borang. So mungkin kalau macam Khairul 05, you belajar account kan, mungkin masalah you adalah penat nak tulis pakai tangan, ataupun bila pakai Excel, bila pakai Microsoft Excel, staff tak reti nak guna, mana orang kedai tak reti nak guna ke apa kan. Benda ni memang tak praktikal kat sekolah kan. Sebab macam kalau tiba-tiba you bagi, cikgu saya ada buat satu software untuk saya punya kerja sekolah, memang cikgu kan macam nanti dia nak tanda macam mana so tu antara poin-poin yang kita kena. Tapi untuk future, yes, sebab bila you dah future kan, you dah buat ledger untuk sekolah apa semua, you dah buat ledger untuk kedai, untuk klien apa semua, dia tak peduli pun ada orang tanda ke tak. Dia tahu asalkan benda tu berfungsi, boleh buat report cukup lah. Okay, Waalaikumsalam kepada Afifi Studios.
Terima kasih kerana datang. Okey. So, cerita nombor 2. Okey, kita dah ada masalah ni, kita ada masalah. Kita nak buat solution apa? Maknanya solution itu kita nak mula dengan apa? Zaman sekarang ni ada saya boleh kata kita ada 3 kategori, kita ada 3 platform yang utama. Yang pertama adalah website, yang kedua adalah mobile application, yang ketiga adalah desktop. Okey, so saya cerita pasal website dulu. Website ni dia adalah segala benda yang run dekat browser. Segala benda yang run dekat browser. Dan dia adalah salah satu bidang development scope yang paling besar dalam dunia. Kalau you tengok dalam dunia ni, kan, programmer paling ramai programmer apa? Programmer website. Walaupun data tu data 2019, saya boleh kata betul masih lagi tertakluk sampai sekarang. Kemudian mobile apps ni boleh pecah pada dua, majorly dua lah. Iaitu yang pertama kita ada Android, yang kedua kita ada iOS. Yang ketiga desktop ni kita boleh pecahkan pula kepada 3 lagi, iaitu pertama Windows, yang kedua iOS, OS X tu Apple kena gigit tu. Yang ketiga adalah Linux. Okey. So antara tiga-tiga ni, mana yang patut kita belajar dulu? Kebiasaannya saya akan cakap belajarlah web. Kenapa? Pertama, web lebih mudah nak belajar. Kedua, web boleh selesaikan banyak masalah. Maksud saya banyak masalah ni kan, tak kisahlah you nak buat apa pun, dari web you boleh buat mobile apps, dari web you boleh buat desktop apps. Dan benda ni dia macam ni, dari web tu you boleh buat mobile apps tu bukan setakat Android, you boleh buat juga untuk iOS. Sama juga dengan desktop apps tadi. Daripada website biasa tu, you boleh buat Windows punya software, you boleh buat you boleh buat OS X, you boleh buat Linux punya. Sebab tu saya pergi kata web dulu. So daripada web ni nak pergi dekat mana? Kan, memang kalau you all cari how to make a web dekat YouTube ni memang macam-macam ada. Tapi dari web ni kita nak start dari mana? Itu soalan paling besar. Macam okay, kita dah ada masalah, kita bercadang nak buat satu website, tapi buat website ni susah, tak belajar kat mana ya? Biasa soalan dia lah. Okay, kalau kita bercerita dari segi language apa nak belajar, kan, untuk mula-mula kan, pergilah dekat HTML, belajarlah HTML. Okay, belajarlah HTML. Untuk yang kedua, kita boleh kata belajarlah JavaScript. Dua benda satu HTML, satu lagi JavaScript. Kenapa? Sebab HTML ni antara benda yang paling mudah nak belajar. Sampai dia punya mudah tu sampai setengah-setengah orang cakap dia bukan language. Ada orang cakap dia bukan language, tapi sebenarnya dia language lah, sebab nama pun HTML, Hypertext Markup Language. Ada language kat situ. Okay, so nombor 2 JavaScript. Kenapa JavaScript? Sebab JavaScript ni sekarang advantage dia adalah dia boleh buat macam-macam benda. Okay, dia boleh buat macam-macam benda, dari segi nak design ke, dari segi nak buat back end ke, dia boleh macam-macam benda. Okay, so tu point nombor 3. Pertama tadi kita kena ada solution, kedua tadi kita nak belajar apa, ketiga ni pun macam kita nak belajar apa jugalah. Tapi kejap saya kena set sikit. Saya nak share screen, sebab bila you all nak belajar ni kan, you all mesti nak tahu nak belajar dekat mana. So untuk belajar dekat mana ni, kejap saya nak kena share screen. Hari tu dah share, dia serabut sekejap. Bagi saya 2 minit. Okey. Sekejap saya nak kena kecilkan diri saya kat sini.
dan keluarkan dia. Oh, kenapa dia ke bawah sekejap. Okey. Jap, kita kasih kemas sikit. Okey, so ni skrin saya. Barulah saya boleh cerita pasal nak belajar dekat mana. Okey, pertama sekali kan, untuk belajar apa-apa skill, malah ni bonus you all lah. Untuk belajar apa-apa skill, antara skill yang paling penting you all kena ada adalah you all kena tahu you all nak Google apa. Okey, kita buka Google jap. You all nak kena tahu you all nak Google apa. Don't switch. Okey. Sebab apa? Sebab yalah, sumber utama kita sekarang Google. Carilah budak-budak sekolah pun pakai Google sekarang kan. Tapi persoalan dia, kita nak Google apa sebenarnya kan bila ni kan. Takkan nak tulis tiba-tiba how to program, how to become a programmer kan. Boleh juga you all nak cari macam ni, tapi jawapan dia tu tak membantu, pada saya tak membantu sangat lah. So apa yang you nak kena ada sebenarnya kan, ni saya share tools dan tools ni you bolehlah sebar-sebarkan pada orang lain juga kan. Apa yang kita nak kena ada adalah, yang pertama adalah YouTube. Tak salah bila orang cakap kan, nak belajar apa-apa pergi kat YouTube. Ini adalah YouTube saya kan. Contoh macam HTML tadi kan, you boleh tulis je HTML. So antara tempat-tempat, antara channel-channel yang saya suka untuk dengar dia punya tutorial adalah pertama ni FreeCodeCamp FreeCodeCamp. Ni pasal alam ni dia, FreeCodeCamp. Kita boleh pergi dekat dia ni, FreeCodeCamp. Okay, so FreeCodeCamp, this is the one. FreeCodeCamp ni dia free tau. Apa FreeCodeCamp kan, dia free dan you all boleh belajar macam-macam. Seriously. Macam saya jarang lah guna dia punya. Kalau tak silap saya ada dia punya. Kalau tak silap saya ada dia punya apa? Dia punya account. Sekejap saya masuk sekejap. Yup. So ada macam-macam dalam ni, bolehlah kita ambil. So macam okay, if you are new, recommend start at the beginning. Boleh pergi kat sini. So you bolehlah belajar dari sini. Ini antara tempat yang best jugalah. You boleh test. Contoh saya nak kata ni jap. Contoh Rashidi Alwi run test. Tu apakah jap. Okay, so kat sini ada penerangan. Ini antara tempat-tempat yang you boleh belajar dan free, dan you boleh belajar ikut apa yang you nak. Ada lagi satu website yang saya kata, yang ni mungkin dulu saya selalu sebut lah, kepada yang follow saya insyaAllah akan tahu. Ni W3 School. W3 sekolah. W3 School ni asalnya, kalau saya, inilah tempat saya belajar semua benda asalnya. Dalam ni ada tutorial, ada daripada HTML. Kalau you nak belajar, saya recommend you belajar HTML ni, CSS, lepas tu terus pergi pada JavaScript, jQuery dan lain-lain. Kan? Sebab inilah dia benda-benda yang basic. Benda-benda yang basic. Sebab kalau macam saya sendiri kan, saya belajar HTML mula-mula. Waktu tu tak belajar CSS lagi. Kemudian saya belajar JavaScript. Sebab JavaScript ni boleh buat macam-macam. Dia boleh buat front end, dia boleh buat back end. Kepada yang mana tahulah kan. Kalau biasa dengar tak AngularJS, lepas tu kita ada Vue.js, lepas tu kita ada React.js. Yes, React is a JS. So JS tu sebenarnya stand for JavaScript. Sebab tu orang kata sekarang JavaScript ni boleh buat macam-macam benda. Dari segi front end ke back end, dia boleh buat macam-macam benda. Sebab tu saya sarankan belajar HTML ni sebab dia mudah. Contoh kalau macam HTML kan, belajar HTML ni you boleh belajar satu. Ini lebih kurang lah macam FreeCodeCamp tadi, cuma ni dia macam banyak lagi segmen. Dan you siap boleh ambil quiz lagi.
Kan, sebagai contoh, macam image kita belajar lah macam mana nak buat image tu, apa yang kena ada dalam image. Ni benda-benda je. So kepada adik-adik student, adik-adik yang sama ada you form 4 ke form 5 sekarang kan, kalau you nak start, this is a great time to start. Sebab saya tak sarankan you all tinggal you punya belajar yang sekarang. Tapi kalau stress kan, nak rasa nak belajar, kita kadang-kadang kita nak benda yang fresh tau, benda yang fun. Kalau you rasa benda ni fun, bolehlah try. Tapi kerja sekolah jangan lupa buat Okay. Sebab saya ada macam adik saya tu, kadang-kadang dia pun dah malas. Bukan malas, dia macam penat belajar kot. Tapi benda ni pun belajar juga. Tapi I don't know lah. Up to you lah. Kan, as long as you buat benda yang you minat, insyaAllah you happy. So dua benda ni free code VM. Ketiga W3 School. Kedua W3 School. Ketiga yang ini mungkin ramai takut nak masuk sebab ingatkan semuanya berbayar. Untuk tiga-tiga website yang saya share malam ni kan, semua tu free sebenarnya, tak payah bayar. Free Code VM, Free Code Camp free, W3 School free, Udemy pun free. Ni gambar saya tahun 2010, 11 tahun lepas. Okay, macam mana nak dapatkan Udemy ni kalau you nak go professional sikit. Udemy ni kalau you nak go professional sikit. Saya suka pakai dia sebab dia punya kelas tu agak teratur. Cuma tak bestnya dia macam, pada saya dia macam slow sikit lah daripada YouTube ataupun W3 School ni. Tapi contoh you nak belajar HTML kan, you tulis je HTML. Okay. Lepas tu semua ni ada yang berbayar kan. You pergi pada filter ni, you cari features. Dah tak ada dah filter yang free punya. Kita pergi pada web development. Kejap saya tengok pada filter. HTML free. Mungkin dekat akaun saya ni kot, sebab saya dah jarang buka yang free. Tapi dia sepatutnya akan ada satu level tu free kat sini. Okay, tak apa, kita tinggalkan Udemy ni kejap. Setiap bila Udemy dah tak ada free, kita boleh pergi pada lagi satu, Coursera. Macam Coursera ni dia terus terang-terang cakap join for free. You nak cari HTML yang free pun boleh. Ni dua benda ni lah. Kejap. Jangan tanya apa-apa tengah live ni. HTML, CSS and JavaScript. Enroll for free. Ni pun boleh. Kalau ada Udemy tadi mengecewakan kita. Udemy tiba-tiba dah tak free kan, you boleh pakai ni. Okay, so ni tempat-tempat you nak belajar. So kita dah ada 4. Okay, singkatkan jadi 3 je lah. Kita ada 3 benda. Kita dah ada masalah tadi. Kita dah ada kita dah tahu kita nak belajar apa kan. Macam tadi kita cakap kita nak belajar web, kita dah tahu kita nak belajar kat mana. Okay, yang keempat, macam mana dengan tools-tools yang kita ada ni kita nak belajar. So ini sharing saya sendiri saya sendiri share. Kebiasaannya kita tak akan jumpa tutorial yang kita nak kena yang sebiji macam apa yang kita nak. Sebab tu saya recommend, pertama sekali, kalau macam saya dulu, saya pergi kat W3 School ni, saya test lah satu-satu sampai habis. Okay, home, introduction, editor, basic, element, go through lah. Sangat mengantuk. Kalau saya suka style macam tu. Kemudian saya start lah buat satu-satu programming tu. Contoh macam saya kata how to create a website. Barulah saya Google how to create a website.
locally. Ataupun you ikut je you punya tutorial. Kalau tutorial tu kata nak kena buat file, buat file. Kalau tutorial tu kata nak kena install ni, buat ni, ikut tutorial. Okay. So kalau saya kembali ke sini, saya cek HTML. Hey, welcome to Draft Academy. My name is Mike. In this okay. Dalam ni dia ada ajar nak kena buat file apa. Ni dia ada buat file ni. Dia ada cerita pasal buat projek apa semua tu kan. Kita bolehlah ikut je. Bila dah settle yang ni kan, barulah kita go kepada okay. Sebelum ni kita dah belajar macam nak buat. Okay, kita nak buat yang kita punya pula. Waktu ni lah akan ada input. Waktu ni lah akan macam ni nak letak gambar Macam mana nak masukkan, macam mana nak terima input pengguna Contoh kalau macam dulu waktu belajar programming kan, antara benda yang selalu dia orang buat adalah macam mana nak buat kalkulator. Sebab kalkulator ni basic dia sama je. Ada input, ada output. Sebenarnya mana-mana programming pun you belajar, sebenarnya saya kata programming is easy because awal-awal tu je you rasa susah. Awal-awal tu je you rasa you nak kena faham konsep. Tapi basically semua sistem, tak kisahlah mobile apps ke, web ke, desktop ke, sebenarnya dia ada input data yang orang masukkan, dia ada output sama ada gambar ke ataupun hasil tambah ke, login tu ke. Itu je. Jadi dua tu je, input dengan output. Cuma soalan dia macam mana kita nak lawarkan input tu, macam mana kita nak lawarkan, macam mana kita nak terima input. Itulah yang kita belajar dalam programming sebenarnya. Okay, one more point dalam programming ni kan adalah konsep programming. Satu-satu konsep. Sebab next kan, biasanya kita akan tertanya, okay, sekarang ni programming ni antara benda yang kita kata laju atau bergerak. So kita nak kena faham apa, macam mana nak kekal up to date. Sebagai salah satu cara adalah faham konsep. Sebab dalam mana-mana programming language, konsep dia tetap sama. Dia tetap ada variable, dia tetap ada input, dan dia tetap ada output. Beza language tu sebenarnya, beza dia adalah syntax je, mana cara kita tulis. Itu je sebenarnya yang beza dia. Okay, so far okay ke? You all still there? Okay, kepada saya nak get back balik pada cerita student account tu jadi programmer kan. Student ni dia asalnya dia masuk waktu tu kat U saya, kita panggil dia asasi Tamhidi lah. Dia masuk Tamhidi accounting. Kemudian dia selalu lepak dengan saya sebab dia repair dia punya laptop. Dan dia banyak lah tanya pasal programming apa semua ni kan. So saya besarkan saya kejap. Saya besarkan saya balik. Okay. So wallahualam lah, lepas dia selalu lepak dengan saya tu, dia macam minat dengan programming. Saya pun begitu ada. Kalau nak minat programming, saya share lah dengan dia. Kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni. So alhamdulillah, lepas asasi dia terus masuk universiti tu kan. Dia terus masuk kat USIM lah sebenarnya tu. Dan dia pindah masuk Information Security and Assurance. So dia masuk lah ISIT dan dia belajar lah programming. So boleh je sebenarnya. Tapi antara salah satu pattern lah yang saya nampak okay, saya dulu dekat universiti saya ambil Information Security and Assurance, course computer science, majoring in security sebenarnya. Tapi saya jadi programmer. Jadi masalah lah. Tapi yang saya perasan, course-course lain, macam engineering, mechanical engineering, electrical engineering pun belajar programming juga. Cuma mungkin mereka tak belajar mendalam macam kami lah. Yang paling best saya rasa student accounting. Macam kawan saya Cak, bukan nama sebenar. Kawan saya tu kita panggil dia Cak, bukan nama sebenar kan. Dia pun belajar programming juga. Cuma dia belajar programming, kalau tak salah saya, dia belajar Visual Basic yang ada kait mengait lah dengan Microsoft Excel, Microsoft Access. Dia belajar macam itu.
Sebab dia ambil course financial mathematics FM, Mathematical Financial. Saya lupa nama course tu, tapi nama singkatan dia FM, Financial Mathematics kot. Keuangan matematik. Macam terbalik je kan, tapi itulah nama course dia kot. Dan dia kena belajar juga, dan saya rasa dia lagi power daripada saya kalau dalam bab language VB tu. Sebab saya lebih kepada programming yang bahasa lain kan, dia bahasa lain. So sebenarnya whatever you take, InsyaAllah lah you akan jumpa juga sekali seumur hidup programming. Kecuali kalau you ambil sastra, tiba-tiba memang tak kan, tiba-tiba dah kena belajar programming ambil sastra. Okay, so far itu je sebenarnya yang saya nak share malam ni. Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada pertanyaan ataupun saya recommend apa-apa, boleh tanya je dekat ruangan komen. Nanti insyaAllah saya jawab. Financial Mathematics, matematik kewangan. Thank you. Itulah course dia. So ingat sebelum saya bebel lagi, kalau you ada soalan, you boleh tanya je dekat chat tu. Okay. Kalau you ada cadangan ke untuk topik minggu depan, insyaAllah saya bercadang nak bercakap pasal sama ada design ataupun saya nak bercakap pasal latest stack. Ini lebih kepada season punya programmer lah. Okay. FPKS ada saudara ISA tiba. Ada ini tak tahu. Okay. Apa tadi saya nak bebel? Okay, ringkasannya adalah, pertama, you kena ada problem. Sebenarnya problem ni memastikan kita tak give up, supaya kita tak rasa kita belajar tanpa arah tuju. Sebab nak buat apa-apa kita kena ada destinasi. Nak buat apa-apa kita kena ada matlamat lah, endpoint kita. Kalau tak belajar macam-macam, belajar tu ini adalah kita ni belajar nak buat apa. Itu yang kita nak kena faham guys tu. Okay. Kedua, kita kena tahu kita nak belajar apa. Contoh tadi, kita kena pilih lah platform kita. Nak buat web dulu ke, nak buat mobile ke, nak buat desktop. Kalau saya recommend belajarlah buat web. Sebab daripada web ni kita boleh pergi kepada mobile dan juga desktop. Tapi kalau you rasa you sangat-sangat minat, macam wife saya sangat-sangat minat dengan mobile, dia terus pergi mobile, dia tak buat web dah, pun boleh, tak ada masalah. Okay. So yang ketiga, dah tahu nak buat website kan, dah tahu contoh kita pilih web tadi kan, dah tahu tu kita nak kena pilih language apa kita nak pakai. Sama ada language apa, sama ada kita nak pakai HTML ke, lepas tu back end dia kita nak pakai JavaScript ke, PHP ke, apa semua ke, tu terpulang. Okay. Yang ketiga adalah, ya ke dah habis? Tak, yang keempat, nak belajar dekat mana. So nak belajar dekat mana, macam saya share tadi, kita ada free code camp. Susah tu nak sebut. Free code camp. Kemudian kita ada W3 School. Lepas tu saya tukarlah, kita pakai Coursera. Udemy tu rasa macam dah tak ada yang berbayar je, saya check tadi. Okay, so itulah dia 4 perkara. Okay. So insyaAllah kalau you all ada adik-adik ataupun you all ada kawan-kawan yang berminat nak jadi programmer, nanti boleh je tinggalkan di ruangan komen. Kalau ada persoalan boleh je ruangan komen. InsyaAllah so far kalau bab programming saya boleh jawab lah. Tapi mana saya terjawab, saya cakap je lah saya tak ada jawab. Okay, so saya menunggu. Ada apa-apa soalan lain? Right, sekejap kita check dulu. Okay, so InsyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan lain, ni saya nak buat announcement. InsyaAllah dalam bulan ni saya bercadang nak buat tutorial WordPress. WordPress ni adalah satu tools untuk buat website yang lebih mudah, tak perlu coding pun.
Dia punya bab technical tu kita boleh kata 10% sajalah. Lagi 90% tu macam kita buat PowerPoint. Cuma tarikhnya tak tahu lagi. Cumanya tarikhnya tu kita tak tahu lagi. And doakan lah semoga dilapangkan supaya saya boleh buat tutorial tu. Dan insyaAllah saya bercadang nak buat free. Tapi macam saya cakap minggu lepas, kita tengok sambutan dulu. Kalau sambutan tak ramai, mungkin kita kena buat berbayar. Kenapa sambutan tak ramai kena buat berbayar? Sebab kalau buat free nanti orang macam orang daftar tapi lepas tu orang tak datang lah. Macam tak best lah gitu. So insyaAllah lah kalau sambutan tu memerangsangkan, kita go on lah for free. Sebab seriously yang tu saya rasa saya buat live for free je yang tu. Kalau pergi YouTube pun ada. Okay. So kejap, ada soalan baru masuk. Kalau masuk universiti nak ambil bidang apa untuk jadi programmer? Okay, yang ini saya promote. Saya pergi USIM je Kalau you all masuk USIM, kan, kalau you all masuk USIM, kita ada ISA tau, the Faculty of Science and Technology. Pergi pada admission. Kenapa saya promote USIM? Sebab saya student USIM. Information. Apa hal website USIM macam ni? Ni. Okay. Ini adalah untuk belajar sains komputer dekat USIM. Kalau you all pergi ke UiTM, kan saya ambil UiTM lah sebab UiTM banyak cawangan kan. Kalau UiTM, fakulti sains komputer dia banyak tau. Contoh saya pergi kepada admission, academic lah, program offered. Faculty of Plantation, information. Sekejap. Kejap pause sikit. Okay, kalau macam dekat UiTM, dia punya tajuk tu banyak sikit. Sebab programming ni besar cabang dia. Tapi apa yang saya boleh recommend, generally software engineering. Nama dia software engineering. Macam yang informational mana tadi, information and communication technology ni, dia bukan programmer sangat Kalau ada student UiTM kat sini, kalau salah tolong beritahu. Tapi kalau kat UiTM ni bidang dia ada macam-macam, sebab dia dah pecah-pecahkan dah. Tapi technically you boleh cari computer science, carilah software engineering. Dia sebenarnya masuk bawah engineering. Oh, mungkin ada kat sini kot. And computing. Pusing. Kenapa dia tak ada search kat sini Sekejap. Ada tak search? Tak ada. Compute software. Okay. Okay, website ni okay ke tak ni? Ya. Software. Ada pun. Ni ada software engineering. So kepada Khairul, kalau masuk universiti, kalau UiTM ni software engineering ni okay. Software project management ni dia tak buat programming sangat, dia manage benda tu. Saya biasa programmer ni dia bukan seorang, dia ada 2-3 programmer bekerja dalam satu team. Kemudian ada advance, ada software quality. Software quality ni ni yang master punya. For you PC hardware and software ni pun best. Dia kawan saya kerja, dia asalnya PC hardware and software, kerja kat sini pun best juga. Okay. Adakah teknologi yang membolehkan kita membuat programming tanpa perlu coding? Ada. WordPress tu salah satu daripadanya. Nantikan kelas saya WordPress for beginner. Seriously, WordPress tak ada coding.
So far tak ada coding. Kalau macam level saya dah ada coding lah, sebab saya ada nak customize dia sikit-sikit. Tapi kalau untuk you all setakat nak buat, contoh nak buat e-commerce punya website kan, tak perlu coding pun. Install, tarik-tarik, tolak-tolak. Sebab kita tarik tu, tarik komponen, tolak tu, tolak dia punya spacing ke apa ke, design lah tu. Ada. Contoh teknologi yang lain kan, macam Wix. Lama tak dengar pakai tahu Wix. Wix. Ni semua tak perlukan coding ni. Ni you install. Kenapa dia pergi kat Mailchimp you terus design bak kata diorang ni drag and drop. Sama lah tu, WordPress pun drag and drop, Wix ni pun drag and drop. Okay, so nantikan yang WordPress tu. So seterusnya, mainly jurusan computer science, tapi ada juga Quran Multimedia. Ni pun macam, okay, kalau macam kat USIM, Quran Multimedia ni saya rasa dia adalah salah satu keunikan USIM lah. Ni pun student USIM ni. Dia belajar multimedia, dia belajar juga buat web, dia belajar juga Quran. So USIM. Okay, so insyaAllah tu je. Saya harap membantu kan. Kepada yang terlepas, sebab tadi ada juga yang tanya kan, malam ni dia ada exam. Kita doakanlah dia dapat keputusan yang baik dengan exam dia kan. Nanti saya cakap dengan dia, you boleh tengok rakaman dekat channel Rashidi Alwi, you boleh je tengok. So boleh bagi-bagilah kalau ada anak saudara ke kan, kalau ada adik-adik yang baru. Yalah, kita saya sangat rasa kesian lah pada batch-batch yang grad waktu COVID ni. Sebab adik saya pun ada seorang tu, dia grad waktu COVID kan, dia macam lost sikit tau. So saya cakap dengan dia, kalau kau minat nak ambil komputer, boleh lah aku tolong. Kalau kau nak ambil benda lain tu, aku boleh tolong tunjuk je lah jalan nak ke mana kan. Sebab bukan bidang saya. So saya harap video ni sedikit sebanyak membantu. Kalau ada adik-adik yang tanya ke kan, kalau ada budak sekolah yang tanya ke, ataupun ada programmer yang tanya how to be a programmer, you can tunjuk lah video ni. Dan bila dah tunjuk, kalau you ada soalan, contoh kan, you tak puas hati, bang saya dah try abang cari kat YouTube tak jumpa, you boleh komen ya, insyaAllah saya balas nanti kan, nanti saya guide lah kan. Ataupun kalau nak senang kan, you ajak dia masuk Skyrim Academy. Link ada dekat description. Saya besarkan balik muka saya. Mau sedap. Okay, link ada dekat description kan, tengok kat description tu ada link masuk Skyrim Academy. Dan Skyrim Academy tu you boleh tanya saja apa-apa soalan. Kalau ada orang jawab, biasanya saya lah yang jawab. Ataupun kalau ada orang yang lebih pakar, orang tu jawab lah. Ataupun kita sharing je. Itu sahaja. Okay, so insyaAllah nantikan tajuk kita minggu depan. Minggu depan mungkin saya bebel pasal benda lain pula kan. Tak sure lagi sama ada design ataupun stack yang latest. Ataupun kalau you ada idea minggu depan nak saya bebel pasal apa, nak saya sembang pasal apa, boleh lah tulis kat komen. Nanti saya akan pertimbangkan dan jawab lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like and subscribe channel Rashidi Alwi. InsyaAllah doakan sebab sekarang saya cuba mengejar kepada naikkan subscriber supaya benda ni boleh capai lebih ramai orang. Dan itu saja. Selamat malam, selamat petang, dan Assalamualaikum.